Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah agenda Awani dan saya Ibrahim Sani. Malaysia akan memasuki fasa peralihan endemik bermula pada 1 April tahun ini. Keputusan ini telah dibuat setelah mengambil faktor kesihatan, penilaian risiko serta mendapatkan pandangan daripada Kementerian Kesihatan. Had waktu operasi bagi premis perniagaan turut dimansuhkan dan pemilik premis juga dibenarkan untuk menjalankan waktu perniagaan mengikut syarat lesen yang diberikan mulai 1 April ini. Tetapi tumpuan kita pada hari ini adalah tentang terhadap sektor pelancongan, percutian, perhotelan dan juga business travel. Bersama kita pada hari ini di dalam studio adalah Datuk Iskandar Mizal Mahmud, Pengarah Urusan Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB. Apa khabar, Datuk? Alhamdulillah, terima kasih. Jadi kita nak tahu tentang beberapa perkara, antaranya kesiapsagaan MAHB untuk menampung ataupun expected increased travel penumpang di Malaysia Airport, dan kita mungkin juga dapat mengambil peluang ini untuk melihat bagaimana Malaysia akan mengambil peluang untuk exit strategi bak kata PM terhadap peralihan fasa endemik ini. Tapi mungkin kita boleh mulakan dengan pandangan Datuk terhadap industri penerbangan. Setelah hampir 20 tahun dan kini Datuk kembali ke Malaysia Airports, apakah jenis pembaharuan yang ingin Datuk saksikan dan bawakan kepada Malaysia Airport Holdings Berhad ini? Terima kasih Ibrahim. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Astro Awani mengundang saya. Daripada sudut saya kembali lebih daripada 20 tahun tu, Malaysia Airports adalah tempat pertama yang saya mendapat pengalaman pengurusan pada tahun 1999. Saya dan juga beberapa rakan menjadi pasukan utama yang menyenaraikan Malaysia Airports di bursa pada masa itu. Pada dasarnya, kita lihatkan kepada yang paling senang kita boleh faham. Lapangan terbang, airport dan sebagainya adalah salah satu daripada ekosistem yang pada secara luasnya menyumbang sebanyak 15% kepada GDP. Itu yang kita harus fikirkan daripada kepentingan lapangan terbang dan juga ekosistem penerbangan. Jika dilihatkan daripada nombor kasar Jivati, iaitu Gross Value Add Tourism Industry, terletak pada julat sebanyak 13 hingga 15%. Jadi pentingnya lapangan terbang itu kepada perdagangan, pelancongan, perniagaan dan sebagainya adalah amat penting sekali. Jadi berdasarkan kepada itu, perbezaan dulu dan sekarang. Dasar pada fundamental, ekonomi dan sebagainya masih lagi amat penting. Tetapi pada masa ini saya rasakan dengan perkembangan semasa dan teknologi yang sedia ada, banyak lagi yang boleh kita laksanakan. Daripada pandangan saya setelah kembali kepada Malaysia Airport ni, kemungkinan saya boleh membawa suntikan baru daripada pemikiran keusahawanan kepada Malaysia Airport. Jika dilihatkan secara ratanya 10,000 daripada pekerja Malaysia Airport ni di merata Malaysia ni dan juga di Turki. Pasukan saya rasa pasukan Malaysia Airport ni amat sekali berpengalaman, mempunyai daya saing yang kuat. Tapi kemungkinan pada masa-masa akan datang, keusahawanan itu mengambil daripada pengalaman dan juga apa yang saya boleh bawa kepada Malaysia Airport tu mungkin meningkatkan lagi daripada sudut keusahawanan kepada rakan-rakan saya di Malaysia Airports. Apa maksud Datuk untuk menaik tarafkan level of entrepreneurship di kalangan warga Malaysia Airports? Okey, daripada pandangan saya adalah pada masa ini kita melihatkan cara pengoperasian Malaysia Airport adalah untuk menjalankan yang terbaik daripada segi-segi regulationnya. Ya. Kita punya infrastruktur kena berada dalam keadaan yang tersusun dan sebagainya. Kerana Ibrahim, kita kena ingat airport dan juga penerbangan ni adalah amat di bawah regulasi, very regulated. Ya. So, saya rasa pada masa-masa yang akan datang, pendapatan syarikat kami pada masa ini, market capitalisation sebanyak 10 hingga 11 bilion. Saya merasakan usaha-usaha akan ditingkatkan untuk kita melebihkan lagi market capitalisation kami di bursa ni lebih daripada sedia kala.
yang saya katakan daripada sudut keusahawanan tu mengejar pendapatan. Kerana potensi di Malaysia Airports daripada apa yang saya dapat lihat adalah amat besar. Kerana kita bukan sahaja berdasarkan atau berlandaskan kepada penumpang yang datang, penggunaan di lapangan terbang kami. Tetapi jika dilihatkan di lapangan terbang kami itu banyak lagi perkara-perkara lain yang ada. Opportunity bisnes yang sedia ada sekarang ni seperti commercial, retail dan sebagainya. Tetapi di bawah aset kami juga, Ibrahim selalu pergi ke KLIA itu, 10 kilometer adalah tanah yang di bawah Malaysia Airports. Banyak lagi yang kita boleh membangunkan. Banyak perkembangan dan juga pembangunan yang dapat dilaksanakan di situ. Terdapat juga sebuah lapangan terbang yang dekat dengan sini, iaitu Subang. Di situ juga banyak lagi potensi-potensi yang boleh dilaksanakan dan dibangunkan di situ supaya pendapatan Malaysia Airport itu dapat ditingkatkan pada masa-masa yang akan datang. Kalau kita saksikan dari segi pelaburan modal ataupun capex yang mungkin perlu digunakan untuk pembangunan tapak yang seperti mana Datuk sebutkan tadi, ini mungkin secara jangka panjang dapat membantu dari segi pendapatan, tetapi dalam jangka pendek ini mungkin akan menjadikan satu situasi yang agak kritikal kerana cash flow management sangat penting dan Malaysia Airport sekarang masih lagi terkesan terhadap 2 tahun setengah pandemik yang telah melanda kita. Jadi macam mana Datuk nak mengimbangkan kembali pelan jangka panjang dan keperluan jangka pendek yang perlu diselesaikan dan diuruskan sekarang? Okey. Perancangan kami amat mudah sekali kerana dilihatkan juga pada tahun ini buat pertama kali daripada CAPEX. Kita melihatkan terdapat 2 program besar kami, iaitu pengubahan train system daripada main terminal kepada satellite. Itu akan dilaksanakan pada masa terdekat. Satu lagi aset usang kami adalah baggage handling. Itu kami dalam perancangan untuk menukarnya, insya-Allah dalam masa pertengahan tahun ini kita dapat keputusan untuk penukaran tersebut. Jadi jika dilihatkan daripada ini untuk mengimbangkan cash flow Ibrahim, trajektori pertumbuhan adalah di situ. Kita boleh nampak bila dibuka VTL pada baru-baru ini November dan sebagainya, kita dapat melihat peningkatan passenger yang ada menggunakan VTL, dan juga bila buka saja VTL tu kadang-kadang kita tengok tu tiket tu dah book untuk 2-3 bulan. Jadi pada dasarnya kita lihat minat ataupun the inherent demand memang akan ada. Tapi kemungkinannya akan memakan masa, sebab di Kuala Lumpur International Airport tu pada satu hari kita boleh mengendali sebanyak 70,000 penumpang. Bilakah masanya akan pulang balik kepada 70,000? Itu insya-Allah lah dalam masa terdekat. Tapi dengan adanya the inherent demand. Mungkin sekarang Datuk boleh kongsikan sekarang kadar penumpang pada hari ini? Pada sekarang ini, jika dilihatkan semalam, kami telah mengeluarkan satu kenyataan di mana trafik kami pada bulan Februari telah meningkat dengan mendadak 180% daripada tahun yang sebelumnya. Okay. Jadi dilihatkan daripada situ, kita boleh melihatkan sekarang ini belum lagi masa sampai lebih daripada 80% pada tahun-tahun sebelum ini. Ia akan memakan masa, Ibrahim. Tetapi jika kita dapat juga mengurangkan kos, sebab kalau kita lihat daripada 2 tahun kebelakangan ini, pengurangan kos yang telah dicapai oleh Malaysia Airports amatlah mendadak sekali. Pada mulanya memanglah kalau orang-orang operasi seperti kita ni, kita selalu kata tak boleh buat, kurangkan kos tu. Tetapi telah dibuktikan oleh rakan-rakan saya dan juga wakil kerja Malaysia Airports, pengurangan kos amat mendadak sekali. Jadi dengan efisiensi yang sedia ada, peningkatan sedikit daripada yang akan datang ni selepas pembukaan 1 April, imbangan kewangan kami akan berada di tahap yang lebih memberangsangkan. Jadi bila peningkatan yang lain yang akan datang,
dan juga keperluan-keperluan yang lain yang kita akan masukkan di dalam lapangan terbang kami, insya-Allah dengan secara itu kewangan akan menjadi lebih mantap. Lebih mantap lagi, banyak lagi, insya-Allah pada masa-masa akan datang aset-aset yang usang yang kami sedang ada ni boleh ditukar. Sebab Ibrahim, you kena ingat Malaysia Airport ni adalah sebuah syarikat yang lama. Saya berada di Malaysia Airport pada permulaannya adalah semasa pembukaan KLIA 1998. Jadi jika dilihatkan tu dah lama, banyak lagi aset-aset kita yang boleh kita menambah baik. Jadi dengan mempunyai program yang mantap untuk menukar dan juga membaik pulih di mana yang boleh, supaya kita dapat memberikan keselesaan yang lebih kepada penumpang, dengan secara langsungnya penumpang tu mungkin lebih banyak lagi gravitate towards KLIA dan juga lapangan terbang kami. Satu kenyataan yang Datuk berikan awal wawancara ini sangat penting, iaitu ekosistem, dan lapangan terbang merupakan salah satu pemain dalam ekosistem yang penting ini. Tujuan mengapa penumpang datang, terutamanya penumpang antarabangsa datang ke negara kita, harus jelas, sama ada ia untuk travel ataupun business, leisure dan sebagainya, dan mungkin untuk education. Ini termasuk juga dengan syarikat-syarikat penerbangan yang harus melipat gandakan usaha mereka untuk menerbangkan penumpang-penumpang ini ke rantau ini, dan juga mungkin peranan Malaysia Airlines sangat penting dalam memastikan Malaysia Airport terus kekal berdaya saing di pasaran. Disebabkan pelbagai ekosistem yang diperlukan untuk menjayakan perniagaan Malaysia Airports harus bergerak bersama dengan pemain-pemain industri yang lain di dalam ekosistem ini. Apakah peranan Datuk sebagai seorang yang telah lama dalam industri ini untuk memastikan bahawa mereka semua terus bergerak seiring dengan rentak Malaysia Airports sekarang? Seharusnya semua pemain di dalam ekosistem ini sekiranya boleh, jika saya nak katakan serentak tu, kemungkinan mereka mempunyai beberapa rentak yang lain, tetapi saya lebih menjurus kepada senada. Serentak tu semua kemungkinannya tidak boleh kerana mereka mempunyai pace yang berlainan, kewangan yang berlainan. Tetapi sekiranya senada, itu saya rasa insya-Allah boleh. Kerana jika satu pemerhatian yang amat bagus sekali yang Ibrahim telah mengatakan, kerana jika dilihatkan dalam lapangan terbang di seluruh dunia, anchor yang penting adalah airline, selalunya national carrier. Jadi pada masa ini, pada kami Malaysia Airports yang juga pemegang saham yang terbesar adalah Khazanah Nasional Berhad, yang juga pemegang saham kepada Malaysia Airlines. Jadi dengan itu saya merasakan sekiranya perancangan dapat dilaksanakan dengan senada yang seperti saya katakan, insya-Allah pada masa-masa akan datang perkembangan ekosistem itu akan menjadi lebih rancak lagi. Tetapi pada saya berpandangan sebagai pemimpin kepada sebuah kumpulan yang besar seperti Malaysia Airport ni, yes, memang betul lah kita kena berselari dengan Malaysia Airport, Malaysia Airlines, tetapi juga kita juga mempunyai syarikat-syarikat penerbangan lain seperti Air Asia dan sebagainya yang telah pada terminal KLIA 2 tu, yang sama rata kalau nak tengokkan dia punya penumpang. Air Asia telah bertapak dan telah menjalankan operasi mereka daripada situ. Jadi kita kena mengimbangkan, bukan saja daripada Malaysia Airlines, tapi juga Air Asia dan juga pesawat-pesawat dan juga syarikat-syarikat penerbangan lain daripada dunia. Datuk, ini soalan yang agak sukar untuk kita hadapi sekarang ni. Wawancara saya dengan Kapten Izham daripada Malaysia Airlines, aliran tunai Malaysia Airlines sangat terdesak. Itu cerita Malaysia Airlines. Hubungan di antara Malaysia Airport dengan Air Asia juga
orang kata ada checkered history and a storied past. Tetapi Capital A Berhad sekarang ni pun ada masalah aliran tunai dan juga masalah modal sebenarnya. Kita kalau boleh sebagai rakyat jelata dan juga sebagai seorang pemerhati ekonomi dan bisnes ingin menyaksikan syarikat-syarikat Malaysia terus berjaya, tetapi syarikat-syarikat penerbangan disebabkan pelbagai faktor, antaranya yang terbesar mungkin pandemik, mungkin sukar untuk mereka kembali berdaya saing maju dalam jangka masa terdekat ini. Disebabkan itu, apakah peranan Malaysia Airports dalam memastikan mereka terus dibolehkan untuk berjaya? Apakah tanggungjawab Malaysia Airlines terhadap memastikan mereka terus berdaya saing maju? Malaysia Airlines atau Malaysia Airport pada Malaysia Airport. Seperti saya katakan tadi, Malaysia Airport adalah sebuah syarikat yang memberi infrastruktur penerbangan iaitu lapangan terbang dan juga perkhidmatan yang berlandaskan kepada infrastruktur tersebut. Jadi jika dilihatkan daripada perkhidmatan kami kepada semua syarikat penerbangan, boleh dikatakan sama rata. Tapi saya tak boleh nak keep a secret lah, mengatakan ada setengah-setengah tu yang kita memberi sedikit lebih. Ya. Jadi kalau nak melihatkan daripada Malaysia Airlines, saya pasti Kapten Nizam bersama dengan pasukan daripada Khazanah, saya amat pasti yang mereka sekarang ni bekerja begitu keras untuk membangunkan kembali Malaysia Airlines. Apakah peranan Malaysia Airport? Peranan Malaysia Airport sekira dilihat daripada KLIA lah yang paling terbesar pada kami. Sekiranya Ibrahim pergi ke Malaysia Airport di KLIA tu, kebanyakannya kalau di KLIA 1 tu adalah Malaysia Airlines. Jadi untuk mengatakan sumbangan kami ataupun bantuan yang kami akan berikan kepada mereka, saya rasa itu adalah tanggungjawab kami sebagai sebuah airport kepada Malaysia Airlines, kepada AirAsia, kepada Qatar Airlines, Emirates, semua sama rata saya rasa. Jadi apa yang akan dilaksanakan oleh Malaysia Airlines sendiri, itu saya serahkan kepada budi bicara dan juga kepakaran Kapten Nizam serta juga rakan-rakan daripada Malaysia Airlines bersama dengan Khazanah Malaysia Berhad. Sebab saya pun banyak juga masalah saya sendiri di Malaysia Airport. Okey, sebelum kita akhiri wawancara kita, saya ingin tanyakan kembali kepada kenyataan yang Datuk berikan tadi tentang keusahawanan bukan saja untuk warga Malaysia Airport, tetapi orang ramai. Apakah peranan yang mungkin orang ramai boleh berikan terhadap menjayakan lagi Malaysia Airlines? Apakah kebolehan ataupun kepakaran yang mungkin diperlukan dari pasaran yang mungkin partnerships dapat dibentuk dengan Malaysia Airports? Dengan Malaysia Airports, di sini keusahawanan, ya, sebab saya pernah sendiri mempunyai sebuah universiti di mana saya menjadi pemegang saham. Jadi bila pemegang saham tu nak keluar duit. Duit sendiri bukannya sikit. Universiti itu 500 juta. Jadi saya pemegang saham 30. Jadi cuba bayangkanlah berapa banyak duit yang keluar. Jadi daripada keusahawanan ni, kita kena memikirkan daripada sudut macam mana kita nak masuk duit RM1, besok kita nak dapat RM20. Jadi cara-cara yang kita nak buat. Tapi kalau kita tak boleh nak keluarkan RM1 tu, macam mana kita nak cari? Bekerjasamalah juga dengan joint venture dengan orang-orang lain. Jadi daripada Malaysia Airports, jika dilihatkan, kami memberi banyak peluang bukan saja kepada usahawan-usahawan kita sendiri, tetapi juga daripada ekosistem kami. Kalau dilihatkan daripada retail, daripada zaman saya dulu lagi, daripada 98, saya sekarang dapat melihat beberapa syarikat yang datang daripada Malaysia. Syarikat Bumi Putra juga, yang sekarang ni berkembang daripada tak ada apa pada tahun 98 pada pembukaan KLIA, pada sekarang ini telah menjadi jenama yang besar retail. Jadi kita selalu memberikan pengkhususan kepada peniaga-peniaga tempatan. Bukan saja daripada berniaga di airport, tetapi juga kita memberi pengkhususan kepada pembekal-pembekal perkhidmatan di lapangan terbang. Bukan saja daripada sudut teknikal, tapi yang benda-benda lain, perkhidmatan lain. Teknikal pun ada juga.
kami juga membawa masuk banyak beberapa syarikat antarabangsa seperti Collins. Kita juga telah membawa masuk beberapa syarikat yang berada bukan sahaja di KLIA tetapi juga di Subang. Syarikat-syarikat ini adalah pembekal barangan serta juga perkhidmatan untuk syarikat-syarikat penerbangan sedunia. Jadi dengan itu, dengan secara langsungnya kita memberikan peluang pekerjaan kepada warga Malaysia untuk meningkatkan skill mereka. Sebab you kena ingat bila masuk ke dalam penerbangan tu, nak tahu bubuh skru kat mana pun kita kena tahu. Jadi skill dia tu tinggi. Dealing with jet engines dan sebagainya. Jadi itu adalah salah satu daripada ekosistem yang kita ada. Jadi saya dan juga rakan-rakan di Malaysia Airport ni sekarang ni amatlah menunggu-nunggukan satu hari bulan April. Kerana juga ekosistem kami ni menunggukan 1 April bila terbukanya borders kami ini, sempadan ini dibuka. InsyaAllah passenger traffic akan datang kembali. Dan juga kita dapat lihatkan impak yang akan datang peningkatan daripada kewangan dan sebagainya. Kerana itulah tema yang kami gunakan pada masa ini. Saya dan juga rakan-rakan di Malaysia Airport dan juga ekosistem. MAS dan sebagainya. Kita menggunakan tema Safe and Seamless Border Reopening. Safe and seamless kerana you katakan awal tadi penilaian risiko dan sebagainya masih ada lagi. Kita masih ingat kerana COVID itu masih ada, tetapi penilaian dan sebagainya mesti ada. Jadi kita harus menggembeling tenaga untuk bekerjasama membuka sempadan safe and seamless. Safe in terms of keselamatan dan juga seamless daripada macam mana rasa penumpang-penumpang nak masuk. Seamless semuanya berjalan dengan lancar. Baik. Boleh dikatakan kesiapsagaan dan persiapan lapangan terbang Malaysia terhadap pembukaan 1 April ini boleh dikatakan okey. Ramai tak tidur malam sekarang ni, termasuklah saya. Ramai tak tidur malam. Tetapi macam saya cakap tadi, memang benda ni pun kita tunggu-tunggu. Tapi risiko yang paling besar adalah tentang COVID yang mungkin dapat saksikan varian yang baru dan sebagainya. Adakah ini satu perkara yang sangat penting di mana Malaysia Airport? Because kalau kita tengok di mana potensi wabak ini akan berterusan, terutamanya di Malaysia, semestinya ia akan datang daripada lapangan terbang. Adakah ini perkara yang nombor satu yang Malaysia Airport sedang saya rasa pastikan? Bukan saja di lapangan terbang, banyak tempat lain juga ada lagi. Tetapi jika dilihatkan daripada risiko, sememangnya risiko tak ada. Tetapi apa yang saya lihatkan sekarang ini dengan pengalaman saya sendiri bersama dengan KKM, pasukan KKM, dengan penilaian risiko mereka, kami bekerja sama siang malam tiap-tiap hari di lapangan terbang yang kami ada sekarang ni. Jadi jika dilihatkan penilaian risiko mereka dan juga langkah-langkah pencegahan yang sedia ada pada masa ini, saya rasa kan pihak KKM kita ni amat mantap sekali lah. Jadi dilihat bukannya daripada satu sudut, tapi dilihat daripada beberapa sudut. Tapi kadang-kadang saya kesian dekat KKM lah, selalu kena orang marah dan sebagainya. Tapi saya rasa mereka mengambil langkah yang berjaga-jaga sekali. Tapi berbalik kepada soalan Ibrahim ni, apakah akan terjadi sekiranya mempunyai sebarang varian lagi? Jadi saya bersandarkan kepada kepakaran yang ada di KKM dan juga KKM dan juga Kerajaan Malaysia sekarang ini melihatkan daripada keseluruhan. Jadi industri dan juga ekonomi kita ni jika dilihatkan di seluruh dunia, bukan di Malaysia saja, di seluruh dunia. Ekonomi ni bukannya kereta yang bangsa kita start enjin, tutup enjin. Tak boleh. Dia bukan macam tu. Jadi saya dapat melihat dan juga daripada pengalaman saya bersama dengan rakan-rakan lain daripada kerajaan, daripada kerajaan sekarang ni, KKM dan sebagainya, mereka mengambil langkah yang saya boleh katakan mantap jika dilihatkan pembukaan macam mana, cara pembukaan macam mana, circuit breaker yang akan diadakan macam mana. Jadi saya rasa langkah-langkah semua itu memanglah telah diberi banyak pemikiran untuk masa akan datang sekiranya berlaku varian baru dan sebagainya. Jadi itu sekali lagi saya boleh mengatakan sebagai Malaysia Airport, saya mempunyai
saya berlandaskan saya punya pemikiran ni kepada kepakaran yang sedia ada di KKM itu. Dan kerana dengan apa yang saya lihatkan sebelum ini, banyaklah langkah-langkah yang mereka ambil walaupun tidak popular, tetapi terpaksa dilakukan. Tapi saya rasa sekarang ini dengan RT pun hari ini pun dah kurang dan juga kita punya kadar vaksinasi yang begitu tinggi sekali. Saya boleh katakan saya punya isteri saya sendiri baru saja lepas kena COVID. Tapi sebab dah ada 3 shots tu, demam 1 hari, kemudiannya hari ketiga tu alhamdulillah dah hilang segala simptom. Jadi saya rasa dengan kadar vaksinasi yang begitu tinggi dan juga saya juga berharaplah rakyat Malaysia dan juga pelancong-pelancong asing ni, yang ini penting ni. Kalau kita mengambil langkah berjaga-jaga, pemakaian pelitup muka dan sebagainya, insya-Allah saya rasa dapat dikawal dengan lebih rapi lagi varian-varian yang akan datang dan sebagainya. So saya rasa bukannya di atas KKM saja, bukan di atas Malaysia Airport saja, tetapi tanggungjawab bersama ekosistem keseluruhan, seluruh rakyat Malaysia kena bekerjasama, tanggungjawab bersama. Baik. Saya doakan warga Malaysia Airport untuk terus berjaya dan juga Datuk juga untuk terus memastikan ekonomi kita terus maju ke hadapan dan people like me can enjoy our holidays basically. Itu yang penting. Terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Iskandar Mizal Mahmud, pengarah urusan Malaysia Airports Holdings Berhad, dan juga kepada anda kerana meluangkan masa bersama kami di Agenda Awani. Teruskan bersama kami di seluruh platform kami di sosial media dan juga serta teruskan menonton saluran 501 di Astro Awani. Saya Ibrahim Sani, kita jumpa lagi minggu depan.